الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama semula pada malam ini setelah kita tidak dapat hadir ke masjid, sama ada untuk solat berjamaah ataupun kuliah-kuliah ilmu selama lebih kurang hampir 3 bulan. Kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dah dapat kembali semula ke masjid. Siapa yang kembali, yang datang masjid sebelum daripada inilah. Kalau sebelum daripada ini tak datang masjid, tak datang juga. Nah, kaki masjid. Kaki masjid ialah kita yang sering datang ke masjid, walaupun kita tak datang 3 bulan. Datang dulu. Tuan, datang 3 bulan datang masjid. Kena saman 1,000. Langgar SOP. Kita tetap dapat pahala datang masjid. Sebab apa kita bising-bising pula? Tak payah pergi ya. Nah, ada sebab, ada keuzuran syar'inya. Yang buat tu ulama'. Ikut je lah. Yang kita duk gagah pergi buat apa? Tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati, masa peringkat mula gagah nak pergi, marah dengan ustaz, marah dengan mufti, tak pergi masjid. Kita tak datang masjid sebab tak boleh datang, sebab keuzuran syar'i. Kita dapat pahala tu. Nah, dapat pahala datang solat jamaah tu kita dapat. Sebab apa? Sebab kita datang selalunya, tapi tak boleh datang, maka dapat. Allah pemurah, dia akan bagi pahala. Bukan kata Allah, manusia pun bagi. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, manusia bagi. Saya sebagai guru, sebagai guru, gaji kami tidak dipotong. Pergi sekolah tak pergi 3 bulan. Makan gaji free ya. Nah, makan gaji buta, buta. Tak potong 1 sen, tak potong. Tak pergi, bukan tak nak pergi, tak boleh pergi, gaji jalan. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, sama masjid. Kita sentiasa pergi dah, tapi tak boleh pergi atas keuzuran syar'i. Pahala kita jalan. Jangan takut, tak putus pahala, cuma kita tak boleh datang. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, tak boleh lama, setengah jam SOP setengah jam. Baik, kita sambung kitab. Nah, sambung kitab saya pun lupa. Cuma nak pesan jugalah, bila kita boleh datang masjid, jagalah SOP. 1 meter duduk. Kalau boleh pakai mask. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, sanitizer orang Bali panggil. Nah, orang sini panggil apa tahu. Baik, jaga. Jangan tak jaga, ada masjid tak jaga, buat solat macam biasa. Kita tak nak lepas ni ada kluster masjid. Nah, kluster pasar malam biar pi lah. Kluster pada pasar pagi biar pi lah. Jangan kluster masjid, sebab dia mula dulu dengan kluster agama. Kita tak nak mula semula pula dengan kluster agama. Kita jaga masjid, nak jaga. Nah, fitnah. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, kita sambung kitab Munyatul Musalli dan Bahjah Mardiyah. Baik, kita pergi pada muka surat 18.
Kita masih dalam perbincangan rukun-rukun solat. Jadi saya dah baca dulu sebelum kita cuti PKP dulu. Rukun yang pertama niat dah baca dah. Jadi kita sambung yang kedua lah saya rasanya, betul tak? Betul yang kedua? Tak tahu tak? Hentam sajalah lebu, tak apa. Yang kedua. Nah, yang kedua muka surat 18, rukun yang kedua takbiratul ihram. Dia buat nombor 22 nota kaki footnote, tengok kat bawah. Dalam solat ada dua jenis takbir. Yang pertama takbiratul ihram, iaitu rukun yang mesti dikerjakan. Jika tidak dikerjakan nescaya batal solatnya. Itu takbir, jenis takbir yang pertama. Yang kedua takbir intiqalat, iaitu takbir semasa hendak berpindah dari satu kelakuan kepada satu kelakuan di dalam solat. Yang ni hukumnya sunat. Takbir intiqalat hukumnya sunat. Kita sebut Allahu Akbar dapat pahala. Tak sebut solat tetap sah. Nah, tapi jadi makruh bila tak sebut. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi takbiratul ihram, sebab apa kita mula dengan takbir? Kita nak mula solat kita itu kita takbir. Takbir itu apa dia? Allahu Akbar. Kalimah yang pertama kita mula bila kita nak solat, kita takbir Allahu Akbar. Niat akan ada dalam tu lah. Sebab apa kita mula dengan takbir, lepas tu kita nak bergerak takbir pula Allahu Akbar. Cuma i'tidal sahaja, sami Allahu liman hamidah. Yang lain setiap kali kita nak bergerak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi tak pilih kalimah lain, tak pilih kalimah subhanallah, tak. Tak pilih kalimah alhamdulillah, tidak. Dan kalau kita nak tukar pun tak boleh. Kita rasa jemu dah 50 tahun dah daripada kita balik dulu umur 15. Lah kita umur 55, umur 60, rasa jemu dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tukar Allahu Rahim sah. Jengkreng, lama tak dengar jengkreng. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tak boleh. Allahu Rahman tak boleh, Allahu Rahim tak boleh. Tak boleh tukar. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Sebab apa? Sebab mula kita nak solat, kita kena ingat dah yang paling besar ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain semuanya kecil belaka. Dunia kecil, Allah besar. Mula-mula lagi kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita angkat tangan pula. Sunat tak angkat tak apa. Kita mengaji dah dulu. Sunat Allahu Akbar, angkat tangan macam ni. Surrender. Orang Bali kata surrender. Kita kata apa? Ngalah. Nah, kita ni tak ada apa-apa. Surrender. Yang besar Allah Subhanahu wa taala, yang hina aku. Nah, waktu itu pula kita akan baca rukun yang ketiga, kita berdiri pula. Diri ni hina, tuan-tuan. Sebab tu wajib diri. Nak tunjukkan kehinaan, kiam. Diri ni satu kehinaan. Yang hina kita, yang hebat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu siapa solat duduk atas kerusi panggil solat apa? VIP. Solat duduk atas kerusi orang panggil solat VIP. Duduk memang satu kemuliaan. Nah, dalam majlis siapa yang duduk di depan tu atas kerusi, dia kerusi hebat-hebat pula, mulia tu. Kita duduk ke bawah diri sahaja hina. Tuan-tuan, kita nak tunjukkan kehinaan diri ni mengaji bab solat, bukan sekadar kita nak mengaji bab takbiratul ihram kemudian dak. Yang tu peringkat sekolah rendah dulu. Ni peringkat nak upgrade, tuan-tuan. Kita kena tahu kenapa kita takbir sebut Allahu Akbar, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan menghina diri kita sendiri. Kita ni hina, kecil, Allah tu mulia besar. Itu tujuan. Dan bukan sekali sahaja, setiap kali pergerakan kita disunatkan pula Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lupa sampai nak habis solat Allahu Akbar. Last sekali Assalamualaikum dengan Allahu Akbar juga, tak sah. Allahu Akbar, jengkreng.
Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tu tujuan sebut Allahu Akbar. Dan nak sebut dia, kena mengaji ni sebut Allahu Akbar. Yang pertama kali Allah, bukan Allah. Siapa sebut Allahu Akbar, salah. Ha jadi dua. Kita dah tambah satu lagi ha. Allah satu ha, hu lagi satu, dua. Jengkreng. Allahu Akbar, salah. Allahu Akbar, satu ha saja, tak boleh tambah. Beringatlah tuan-tuan muslimat yang dirahmati, benar ni benar halus. Bila kita mengaji, kita tahu. Tak mengaji dia hantar je Allahu Akbar, salah. Allah satu ha, hu satu lagi, dua ha. Ditambah satu ha, takbiratul ihram dia salah. Satu. Nah, ini kena ingat. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, muslimat ada dah. Ada dah. Kata tak boleh mai lagi. Baik, tuan-tuan. Yang kedua, tambah pula alif. Allahu Akbar. Dia tambah satu alif kat depan tu jadi panjang. Allahu Akbar. Dia tambah satu alif ataupun hamzah. Nah, makna dia sudah berubah. Hak kita tambah maknanya, adakah Allah itu ada? Macam kita syak, Allah ni ada tak ada? Ada tak ada? Allah ada tak ada? Ada tak ada? Habis. Batal. Solat kita tidak sah. Kalau sengaja, kafir serta merta. Kalau sengaja, murtad serta merta. Jangan tambah. Tu kena ngaji Allahu Akbar. Jangan tambah. Azan pun sama. Azan mana-mana sama ada azan ke takbiratul ihram, kalimah Allahu Akbar, takbir ni jangan tambah jadi dua rakaat. Ada tu bila dia kok mana dia nak pergi sedap kok betul. Dah dengar? Tak dah dengar? Pendek umur. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ada kita dengar dengan telinga Allah berat. Tak boleh tambah sebab ubah makna. Kalau tak iman takbir macam tu, kita tak payah ikut, tak sah. Sebab kesalahan dia kesalahan yang jali, yang besar, yang mengubah makna takbiratul ihram, menyebabkan solat dia tak sah dan kita ikut dia pun tidak sah. Sebab itu imam kita kena lantik yang faqih lah. Faqih maksudnya dia faham selok belok tentang solat, hukum hakam tentang solat memang kena ada dalam kepala otak dia. Nah, baru kita boleh ikut, tuan-tuan. Hak lain dia tak faham, tak apa. Bab haji tak reti, tak apa. Bab zakat tunggal langgang, tak apa. Tak membatalkan solat. Tapi dia kena tahu hukum hakam berkaitan dengan solat. Tak boleh. Tak boleh. Batal. Nah, sengaja haram dan juga boleh murtad serta merta. Satu. Dua, bukan satu, dua. Tadi kita apa dia tadi, satu tadi tambah hu, Allahu, jadi dua ha tu tak boleh. Yang ni tambah alif, Allah. Yang kedua, yang ketiga, kadang-kadang kita dengar Allahu Akbar, dengar gitu. Allahu Akbar, macam ada waw dia ditambah. Dan penambahan waw itu juga tidak boleh, tak sah. Dan di hujungnya lepas ba tak boleh tambah alif. Allahu Akbar. Tak boleh. Azan pun sama, tapi saya duk dengar juga, banyak juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak juga tu ilah. Tak boleh. Nah, sebab dia mengubah makna akbar, Allah Maha Besar. Akbar ada alif, gendang. Allahu Akbar, Allah main gendang. Satu penghinaan.
Nah, hati-hati ya tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bila sebut kalimah takbiratul ihram, dia rukun. Bila rukun, ngaji. Tak ngaji, masalah boleh menyebabkan kita solat kita batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbiratul ihram sekali je. Allahu akbar. Sekali. Tiba-tiba takbir pula. Allahu akbar. Sah tak tuan? Takbir dah pertama Allahu akbar. Lepas takbir pula Allahu akbar. Ingat, kalau berlaku macam tu solat kita tak sah. Ingat. Nah, solat kita tidak sah. Sebab takbiratul ihram dikira yang ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11 dia ganjil. Nah, contoh kita takbir Allahu akbar, tiba-tiba takbir pula Allahu akbar, takbir yang kedua, dan dia niatlah, aku tak niat tak apa. Hak kedua aku tak niat apa saja takbir tak apa, dikira zikir, cuma makruh. Hak kedua tu dia niat juga, maka takbir yang kedua membatalkan takbir hak pertama. Jadi kita tak ada takbir. Bila tidak ada takbiratul ihram, tak ada solat. Sebab itu siapa takbir pertama, takbir pula yang kedua niat juga, solat dia batal. Dia kena takbir nombor 3. Nah, okey. Allahu akbar, takbir pula Allahu akbar, tak pakai. Takbir sekali lagi. Allahu akbar. Baru pakai balik. Baru pakai balik. Hak genap batal. Nah, yang ganjil dikira. Ni kadang-kadang kita tak tahu. Mungkin baru tahu malam ni, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi kalau dia takbir pertama, dia syak, tak apalah. Allahu akbar, aku niat maghrib isyak, yang tu memang dia tak sah takbir dia, maka dia boleh takbir yang kedua. Takbir kedua dia tu boleh pakailah. Sebab hak pertama tu dia syak. Tapi kalau yang pertama tak syak, Allahu akbar, betul dah solat maghrib, saja-saja nak takbir pula Allahu akbar, tak sah. Nah, sebab tu kalau tu imam, contoh tu imam nak solat maghrib, dia takbir ya, Allahu akbar. Bila lepas dia takbir, tiba-tiba datang syak, aku niat maghrib kan syak, dia dua tu lah. Jarang berlaku solat maghrib dia niat maghrib kan asar, jarang. Hak dekat lah, aku niat maghrib kan syak, dia syak, tak sah tu. Maka dia kena takbir mula. Nah, tu imam tu nak takbir mula. Macam mana dia nak takbir, makmum takbir dah. Makmum takbir dah, dia Allahu akbar, makmum lalu Allahu akbar. Macam mana buat? Kalau jadi imam, macam mana buat? Paling belakang. Sorry. Sorry. Saya niat solat isyak tadi. Kita ke takbir mula. Makmum kata pala otak tu imam. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tak payah gitu. Buat itu dia memang tak ngaji, tak faqih. Dia tak faqih. Dia tak layak jadi imam. Dia memang kena takbir semula sebab dia syak, aku maghrib isyak niat tadi. Tapi takbir tak payah, takbir kuat. Takbir ni tuan-tuan nak bagi sah, benar rukun, hak kauli, rukun kauli, nak bagi sah, bagi dengar telinga sudah. Nah, baik, dia pegang tangan dah, Allahu akbar. Isyak maghrib. Dia takbir semula tanpa mengangkat tangan, ngangkat mula. Nanti makmum tengok apa tu imam. Tangan tu tak letak macam ni. Mulut dia takbir, niat mula. Allahu akbar, niat mula. Takbir bagi dengar telinga sudah. Makmum tak tahu. Boleh tak? Makmum takbir dah, kita takbir mula. Makna makmum takbir dulu, kita takbir belakang, boleh tak? Dalam bab ni boleh. Nak jadi itu imam, hati-hatilah, tak payah duk berhenti takbir mula, menyusahkan orang. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, habis lebih kurang begitu. Okey, kita baca. Habis masa dah. Nanti masa isyak tu bila pergi azan. Nah, dia azan saya berhenti ya.
Saya mengajak juga katok kepala saya. Masuk isyak selesai, SOP kena ikut. Nah, selesai. Soalan-soalan tak jawab dah. Sementara ni, lepas ni kita jawab semula. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, baca takbiratul ihram. Sebab dinamakan takbiratul ihram kerana diharamkan kepada orang yang sedang solat itu melakukan perkara-perkara yang halal dilakukannya sebelum solat. Di sebelum solat kita boleh makan, kita boleh minum. Sebelum solat kita boleh bercakap, tak ada hal. Bila takbir saja Allahu Akbar, cakap tak boleh, makan tak boleh, minum tak boleh, jalan tak boleh. Itu nama dia takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan perkara yang halal sebelum daripada takbir. Mana kita tak boleh buat benda halal sebelum daripada itu. Tak boleh minum halal, takbir tak boleh minum dah. Makan halal, takbir tak boleh minum dah. Nah, itu maksud dinamakan takbiratul ihram. Bagi orang yang mampu bertutur, wajib melafazkan takbir dengan Allahu Akbar. Dimulai dengan Allah kemudian Akbar. Jangan tukar Akbar Allah, tak boleh. Tak sah. Nah, Allahu Akbar. Dan wajib disertakan dengan niat. Niat kita mengaji dulu ni. Masa mana kita nak niat? Masa takbiratul ihram itu. Kalau niat solat fardu, ingat semula solat fardu 3. Qasad, ta'arud, ta'ayyun ataupun ta'yin. Qasad, aku solat, sahaja aku solat tu qasad. Fardu itu ta'arud dan sebut apa dia? Maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar, yang tu ta'yin. 3 tu kena ada daripada A sampai bar. Jangan sebelum A, jangan selepas bar. Tak boleh. Dalam tu A tu niat dah, bar habis. Tak boleh sebelum A dan juga selepas bar. Begitu. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau niat dulu, sebelum takbir niat dulu. Aku solat fardu maghrib. Allahu Akbar. Masa sebut Allah Akbar, tak ada niat dah. Kita ingat Allah Maha Besar. Boleh atau tidak? Boleh mazhab lain. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali. Boleh? Syafi'i, no, it isn't. Dia mula dia niat belum tu tidak, tak boleh. Nah, habis dia bar. Kena habis yang satu dah. Masa bar itu tak sebut lagi maghrib, baru fardu. Lepas bar maghrib, tak sah. Bar. Antara itu kena ada hak wajib. Mana? 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat. Yang tu sunat, tak sebut pun tak apa. Nah, sebut dapat pahala, tak sebut sah. Tak ada masalah apa-apa. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ada 3 tu. Solat sunat 2. Nah, solat biasa 1. Saya tak nak ulang dah, kita mengaji dah sebelum daripada ini. Baik. Kita tengok keadaan takbiratul ihram muka surat sebelah. Dia ada 3 jenis. Muqaranah. Dia ada 3 jenis muqaranah. Muqaranah kamaliyah, muqaranah urfiyah dan muqaranah tauzi'iyah. Kita tengok nah. Okey. Muka surat 19. Yang pertama muqaranah. Ada 3 cara. Muqaranah ni bila kita takbir, kita nak sertakan niat dalam takbir. Nak sertakan niat dalam takbir, Arab kata muqaranah. Muqaranah ni serta, bersamaan. Nah. Baik, yang pertama muqaranah kamaliyah. Yang penyertaan niat yang sempurna, iaitu menghadirkan qasad, ta'arud dan ta'ayyun pada solat fardu. Dihadirkan ketiga-tiganya di dalam hati, mulai pada alif Allah tu, berkekalan hingga kepada ra bar. Pada start kita mula niat sampai bar, baru habis niat. Nama dia sempurna. Mula bar elok-elok habis. Sempurna. Hak inilah yang paling afdal. Siapa boleh buat?
Siapa boleh buat yang ni paling afdal, sebab dalam ruang kalimah A sampai bar dia tidak ada niat lain, dia hanya ada niat solat tu saja. Tidak ada ruang kosong, tidak ada ruang kosong, dia sempurna, penuh, full. Dia punya storage dia full. 500 gig full. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, hak ni paling sempurna lah kalau kita boleh buat. Kalau tak boleh buat yang tu, kita boleh buat yang kedua. Hak pertama ni, ni paling kuat. Pendapat ini dipilih oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Minhaj. Dia pilih pendapat yang ni paling sempurna, paling afdal. Mula A niat dah, habis dia tampar. Sempurna, penuh, sama jalan. Ini pendapat dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhaj, dan ulama-ulama mazhab Syafi'i hak datang selepas daripada Imam Nawawi yang mensyarahkan kitab Minhaj juga memilih pendapat ini. Pendapat muqaranah kamaliyah. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu yang pertama. Kalau tak boleh buat tak apa, kita buat yang kedua. Yang kedua muqaranah urfiyah, yakni penyertaan niat bagi orang awam. Orang awam artinya yang bukan orang alim lah tuan-tuan. Dalam kaedah fiqh, orang awam bukan alim. Itu orang awam. Dalam kaedah negara kita Malaysia ataupun negara mana-mana negara, orang awam bukan tentera, bukan polis. Beza, bagi faham antara awam dalam kitab fiqh dengan awam dalam undang-undang negara. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, walaupun dia polis, dia kerja polis, dia kerja tentera, tapi kalau dia tak faham, dia tidak alim dalam ilmu agama, nama dia awam. Walaupun dia polis, walaupun dia tentera, faham lah, awam. Baik, apa dia muqaranah urfiyah? Iaitu menghadirkan niat tersebut di dalam takbir, sama ada pada Allah atau pada akbar, atau ada pihak yang mengatakan dapat dihadirkan niat pada sebahagian takbir itu, maka dikira sudah memadai, atau dia tidak berijtihad tetapi tidak lupa atau lalai daripada mengingati niat apabila mengatakan Allahu Akbar. Itu pun masih dinamakan muqaranah urfiyah dan dianggap sah solatnya untuk orang awam. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita Allah habis dah, akbar tu tak ada kosong lah. Allah habis dah niat, aku solat fardu maghrib, habis dah, akbar kosong dah, urfiyah tu nama dia. Ataupun Allah tak ada niat apa, tak ada niat apa, kosong. Akbar, aku solat fardu maghrib, tak akbar tu ada, tak Allah kosong, urfiyah lah tu nama dia. Sebab dia ada ruang kosong, sama ada pada Allah ataupun pada akbar. Macam tu nama dia urfiyah. Tapi daripada mula jalan niat sampai bar baru habis, kamaliyah sempurna, tu beza dia. Beza situ. Jadi kalau kita boleh buat hak pertama tu, bagi penuh antara ruang Allah dan akbar, comel, afdal. Kalau tak boleh buat, salah satulah, sama pada Allah habis niat dah, ataupun Allah ni kita tak niat lagi, pada akbar kita habiskan niat, boleh juga. Nama dia urfiyah, sah, diterima, selesai. Baik, Syekh Bujairimi berkata muqaranah urfiyah ialah menghadirkan perkara yang wajib pada satu bahagian takbir, dan yang wajib dihadirkan ialah qasad, ta'arud dan ta'ayun pada mana-mana bahagian takbir, seperti apa yang ditetapkan oleh Syekh kami Al-Hafni, daripada Syekh Al-Khalifi, daripada Syekh Mansur, daripada Syekh Syubari, daripada Syekh Syamsuddin Ar-Ramli. Kita Syekh dia ambil nama-nama ulama tuan-tuan. Sebab itu apa-apa pun kita bersandarkan kepada ulama, kita tak boleh mereka-reka dengan sendirinya. Ni sebab apa solat 1 meter ni? Kan tu imam kata rapatkan saf, luruskan saf dan rapatkan saf. Tiba-tiba lah ni kita 1 meter, tu imam kena tukar, luruskan saf, rapat tak boleh sebut. Sebut rapat 1000, langgar SOP. Tu imam tu. Jangan main arahan dia.
Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tak boleh sebut. Nah, sebut dia luruskan mana kita kaki kita berada atas line tu, biar sama semua. Kita tak boleh hapak. Sebab apa tak boleh? Ulama lah. Mufti kita bukan seorang. Nah, di Malaysia ni 14 mufti. Bersidang di meja bulat. Bincang macam mana nak buat. Nah, maka semua tu datang daripada ulama, bukan rekaan manusia. Sebab tu kita yang bukan ulama awam ikut tak payah duk banyak cakap. Nak komen sana, komen sini, hang baca kitab apa boh. Munia tu musalli pun tak habis, baca pun gagak. Ni hak Rumi ni, kalau kena hak Jawi habis jengkreng gitu. Ni dia nak kritik ulama, mana boleh, ikut saja. Tuan-tuan, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kamu kepada Allah, kepada Rasul dan pemerintah dalam kalangan kamu. Dalam bidang agama ialah menteri agama. Apa-apa peraturan yang dikeluarkan kita ikut. Saya sebut benda ni sebab banyak di Malaysia ni hari ni. Kalau kita baca internet tu banyak geng-geng yang mengkritik menteri agama, mengkritik mufti dengan apa yang berlaku hari ni. Dia kata apalah, pasar boleh pergi, masjid tak boleh pergi. La haula wala quwata illa billah al-alil azim. Tuan-tuan, jadi kalau kita tak reti, duduk diam sudah. Ni dia sebut ulama. Kita kena bersandar kepada ulama, insya-Allah selamat. Tak ikut ulama, jalan kita tak ikut ulama, kita gagal. Dalam kehidupan beragama, tempat sandaran kita ulama, sebab Nabi sudah tidak ada lagi dah. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris kepada Nabi. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sikit lagi nak habiskan. Yang ketiga, muqaranah tauzi'iyah. Ini penyertaan niat secara membahagi-bahagikan. Dia buat suku-suku. Contoh, iaitu menghadirkan niat dengan cara menceraikan bahagiannya pada takbir, iaitu dimuqaranahkan. Allah aku solat, contoh. Pada kalimah Allah aku solat, sahaja aku solat, masa tu dia kata yang tu, dia niat yang tu. Hu fardu akbar maghrib, dia juzukkan, dia ikut dah. Allah aku solat, hu fardu akbar maghrib, akbar isya, akbar subuh. Dia menjuzukkan, mensuku-sukukan. Itu nama dia tauzi'iyah. Boleh ke tidak? Baik, dinamakan tauzi'iyah kerana ia membahagi-bahagikan bahagian niat kepada bahagian takbir. Ulama bersepakat, bahawa muqaranah ini tidak memadai untuk niat, tidak memadai dalam ilmu fiqh, artinya tak sah. Tak sah, tak boleh buat itu. Ia berbeza daripada rupa yang terdahulu, atau yang apa dia, muqaranah urfiah lain. Tuan-tuan, yang ni dia memang dah atur dah. Nak buat 3 begitu, maka yang ni tidak memadai. Tidak memadai artinya tidak sah. Ia berbeza dengan yang lain. Dan para ulama bersepakat bahawa orang yang mampu hendaklah mengamalkan muqaranah kamaliyah pertama tadi. Kalau boleh buat, yang tu paling sempurna. Tetapi jika membawa kepada was-was, hendaklah dia amalkan muqaranah urfiah nombor 2 tadi. Ini adalah keputusan muktamad daripada Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali dan lain-lain. Muqaranah urfiah, Imam Haramain dan Imam Al-Ghazali. Imam Nawawi tadi dalam kitab Minhaj dia pakai hak pertama, tapi dalam kitab dia hak selepas daripada itu, kitab Majmu', dia ikut Imam Ghazali, dia pilihan nombor 2 pula. Ni kitab baca banyak sikit, dia berbeza pemilihan imam tu sendiri. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, habis. Jadi begitu serba sedikit tentang 3 jenis muqaranah dalam takbiratul ihram. Baik, dan para ulama bersepakat bahawa orang yang mampu hendaklah mengamalkan muqaranah kamaliyah, tetapi jika membawa kepada was-was hendaklah diamalkan muqaranah urfiyah. Ini adalah keputusan muktamad daripada Imam Nawawi, Imam Ghazali dan lain-lain. Jika ia lemah bertakbir dalam bahasa Arab, hendaklah diterjemahkan takbir itu ke dalam bahasa dirinya, dan wajib ia mempelajarinya jika mampu. Kalau Melayu, bahasa Melayu lah.
Kalau Cina bahasa Cina, kalau apa ada India bahasa India, kalau Iban, kalau Bidayuh. Kalau kita Allah Maha Besar. Nah, kalau tak boleh sebut Allah, Tuhan Maha Besar. Tak apa. Tapi dia kena mengaji. Dia tak boleh sebut lagi Allah, dia jadi telur panggil. Sini panggil apa? Telur ke telur. Maka boleh sebut lu Tuhan Maha Besar, tak apa lagi bahasa dia. Nah. Tapi dia kena mengaji sebut Allahu Akbar sampai dia 3 bulan. 3 bulan tu sebut sempurna dah. Allahu Akbar boleh sempurna. 3 bulan dia solat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Masuk bulan yang keempat boleh sebut dah Allahu Akbar. 3 bulan dia solat sebut Tuhan Maha Besar, tak payah qada, sah. Nah, tapi kalau dia tak boleh sebut Allahu Akbar bahasa Arab, tapi dia boleh belajar, tapi buat lambat sampai setahun baru boleh Allahu Akbar. Maka setahun dia solat Allah Tuhan Maha Besar tadi, wajib qada semula. Faham? Ada faham? Faham tak? Sebab dia melengah-lengahkan belajar. Maka dia sebut Allah Tuhan Maha Besar tadi dikira macam solat menghormati waktu saja. Lepas tu dia kena qada setahun. Tapi kalau dia belajar tak apa. Nah, tidak wajib qada. Takbiratul ihram yang dia sebut dalam bahasa dia sendiri sebab dia masih tidak mampu menyebut dalam bahasa Arab, tapi dia belajar hingga dia dapat sebut, maka solat dia solat tak payah qada. Tapi kalau dia taksir, melengah-lengahkan belajar, boleh belajar tapi tangguh-tangguh, dia kena qada solat yang dia takbir bukan dalam bahasa Arab macam tu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dah masuk insya-Allah. Jadi 8.50 lagi 3 minit. 3 minit tak boleh sambung sambung jengkring. Jadi saya nak tengok soalan kalau ada. Kita ada masa 3 minit. Nah, SOP dia sampai masuk isyak. Okay, tak ada soalan. Sebab saya kita tak ada soalan, dia tak hantar. Jadi kita berhenti sinilah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, insya-Allah kita akan sambung bulan depan Jumaat minggu yang pertama, rukun yang ketiga qiyam, dan mungkin kita akan masuk rukun yang keempat, paling penting yang kita mungkin bahas agak panjang sikit, membaca surah Al-Fatihah insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.